Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat pada malam ini berkait dengan ucapan Tun Mahathir Mohamad yang tular, mengatakan bahwa dia tidak mahu meraihkan hari kebangsaan, sehingga netizen menyerang beliau dengan kecaman dan mengatakan bahwa Tun Mahathir mudah lupa. Tular sedutan ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad susulan bekas Perdana Menteri dua kali itu menyambut Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Saya tidak rayakan Hari Merdeka kerana kita tidak merdeka, katanya, ketika berucap dalam satu program pada 24 Ogos lalu. Mahathir kata, saya tidak rayakan Hari Merdeka kerana kita tak merdeka, katanya ketika berucap dalam satu program pada 24 Ogos lalu. Rata-rata netizen memberi reaksi sinis, memperlihatkan kehadiran Mahathir termasuk menyebut Tun Mahathir mudah lupa. Ungkapan itu sindiran kepada Melayu mudah lupa yang pernah diucapkan Mahathir pada Perhimpunan Agung UMNO PAU atas kapasiti Presiden Parti dahulu. Ada juga mengingatkan bagaimana bekas ahli parlimen Langkawi itu akan bertindak campur tangan secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap pentadbiran Perdana Menteri. Tindakan Mahathir itu bermula sejak zaman Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman hingga era Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak kurang juga menganggap ucapan Mahathir tidak merayakan Hari Kebangsaan sebagai satu bentuk hasutan, namun tidak berjaya sehingga bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu sendiri hadir di Dataran Putrajaya. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya pengaruh Mahathir memang masih ada tetapi sudah terlalu kurang. Karena mereka kata Tun Mahathir sudah tidak relevan lagi dalam dunia politik Malaysia, terutamanya beliau tidak mempunyai apa-apa lagi jawatan kapasiti dalam parlimen, dalam adun, dan juga sudah terlalu tua untuk memimpin mana-mana satu gerakan parti politik. Netizen kata, padahal rakyat berkobar-kobar beratur seawal 3 pagi untuk menyaksikan sendiri kawat perbarisan ulas pelayar TikTok daerah Hatijah. Sehubungan itu, beliau mengajak rakyat Malaysia bersama-sama menyokong kerajaan Madani diterajui Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim agar negara terus berada dalam keadaan stabil sekaligus menyaksikan pelabur luar lebih yakin dan berduyun-duyun masuk melabur ke Malaysia. Semalam, Mahathir secara mengejut hadir di Dataran Putrajaya, dilihat bergambar berlatar belakang aset negara yang ketika itu sedang melakukan perarakan. Bekas pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu juga sempat berjumpa dan beramah mesra dengan orang ramai pada sekitar jam 9 pagi. Saudara-saudara sekalian, tindakan Tun Mahathir ini mendapat perhatian ramai apabila tular ucapan Tun Mahathir tidak mahu rayakan Hari Kebangsaan. Akhirnya netizen kata Tun Mahathir mudah lupa. Jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas beberapa jam, Hadi Awang kata PAS mesti menang di Sabah untuk memerdekakan negara. Ini pula yang terjadi. Lebih menyedihkan, rupa-rupanya semua orang sedang meneliti untuk tidak bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Ada pemerhati politik kata, kalau PAS bekerja sama dengan mana-mana parti politik yang ada di Sabah untuk bertanding pilihan raya negeri Sabah, kata mereka, siapa yang bekerja sama dengan PAS akan terima padah. Silap-silap hari bulan, parti yang bekerja sama dengan PAS dalam PRN Sabah
akan lingkup dan kalah teruk, kata mereka. Tapi kali ini pula, bukan bekerja sama dengan PAS semata-mata, tetapi bekerja sama dalam Perikatan Nasional. SAPP mahu tanding PRN Sabah di bawah GRS dan bukan Perikatan Nasional. Ini satu kejutan besar. Presidennya Yong Tek Lee mengakui hasrat itu mengundang kemarahan pengurusi Perikatan Nasional PN Sabah, Ronald Kiandi, walaupun tegas masih komponen gabungan tersebut. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya keputusan daripada Presiden Yong Tek Lee ini, daripada SAPP, pastinya ini memberikan tamparan paling besar untuk Perikatan Nasional Sabah. Adakah Perikatan Nasional Sabah masih relevan lagi sekarang? Parti Maju Sabah SAPP berkeras tidak mahu Perikatan Nasional PN bertanding pada PRN Sabah, walaupun parti itu menjadi komponen gabungan tersebut. Presidennya Yong Tek Lee berkata, atas pendirian itu, ia mengundang kemarahan pengurusi Perikatan Nasional PN Sabah, Ronald Kiandi, selepas menyatakan hasrat SAPP mahu bertanding atas tiket Gabungan Rakyat Sabah GRS. Beliau berkata, SAPP masih menjadi ahli Perikatan Nasional, namun pendirian itu kekal dan beliau sudah menyuarakannya kepada kepimpinan Perikatan Nasional agar tidak meletakkan calon. Kita masih member ahli Perikatan Nasional dan saya sudah cakap supaya Perikatan Nasional PN tidak bertanding di Sabah pada PRN. Mereka memang marah. Ronald Kiandi, pengurusi PN Sabah dan lain-lain. Tapi itulah pendirian SAPP, kata Yong Tek Lee. Sejak PRU 2022, kita sudah umum bahwa SAPP akan bertanding guna lambang GRS, bukan Perikatan Nasional PN. Kali ini pun kita sudah memaklumkan akan bertanding di bawah GRS, bukan lambang PN, menggunakan lambang PN. Kita akan bertanding bawah GRS, menggunakan lambang GRS, kata SAPP, menurut Berita Harian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan perwakilan dui tahunan SAPP di Kota Kinabalu. Yong Tek Lee yang juga bekas Ketua Menteri Sabah ketika mengulas lanjut berkata, pendirian membantah Parti Semenanjung bertanding di Sabah sudah lama disuarakan. Bagaimanapun ia hanya pendirian parti, memandangkan undang-undang tidak melarang mana-mana parti bertanding. Netizen sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yong Tek Lee ini, yaitu parti politik lokal yang ada di Sabah juga sudah cukup kuat untuk Sabah. Ditambah pula bilangan parti lokal yang ada di Sabah pun sudah terlalu banyak. Kalau masuk lagi parti-parti daripada Malaya, dari Semenanjung Malaysia, ini akan lebih mengucar-kacirkan lagi politik dan juga pilihan raya di Sabah. Pecah undi dan tidak tahu nak pimpin, nak pilih siapa lagi. Itu sebabnya Yong Tek Lee kata, pendirian membantah Parti Semenanjung bertanding di Sabah sebenarnya sudah lama disuarakan, bukan sekadar parti politik tetapi oleh para pejuang politik di Sabah. Jadi, kata Yong Tek Lee, rakyat yang akan putuskan siapa mereka pilih. Kita konsisten bahwa Parti Semenanjung tidak patut bertanding di Sabah untuk PRN, kata Yong Tek Lee. Namun, undang-undang tidak melarang. Jadi tidak perlu marah-marah kerana itu hanya pendirian kita, katanya. Selain SAPP, Perikatan Nasional turut dianggotai PAS, Bersatu Gerakan dan Terbaru, Parti Rakyat India Malaysia MIPP. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Baru-baru ini, Pemuda Bersatu membuat laporan polis mengatakan bahwa Zahid Hamidi menipu Agong. Ini pula jawapan Zahid selepas dilapor polis itu. Kata Zahid, sila siasat tuduhan saya Perdaya Agung ke-16, kata beliau. Zahid tidak gentar. Bahkan Zahid kata, sila siasat saya dan mohon supaya siasatan itu dibuat dengan telus.
Saudara-saudara, ada penganalisis politik bebas dan pemerhati politik bebas mengatakan tindakan parti bersatu melalui pemuda bersatu membuat laporan polis kononnya menuduh Zahid Hamidi menipu Agung yang ke-16 atau Perdaya Agung yang ke-16. Sebenarnya kata mereka pemerhati politik bebas ini telah pun memerangkap diri mereka sendiri. Kerana dengan adanya laporan polis itu, segala-galanya akan terbongkar. Bukan sekadar Zahid Hamidi yang akan disiasat dalam kes ini, tetapi pastilah Muhyiddin juga silap-silap hari bulan akan dipanggil sekali lagi memberikan keterangan. Bukankah perkara ini lebih menyusahkan Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti Bersatu? Silap-silap hari bulan lebih banyak perkara yang kita tak pernah tahu akan kita tahu selepas ini. Itu sebabnya ada netizen kata sebenarnya pemuda PAS menempuh atau menempah maut sendiri, menempah balas sendiri apabila mereka membuat laporan itu. Sebenarnya kata Zahid, dia tak takut pun. Datuk Seri Zahid Hamidi berharap pihak berkuasa akan melakukan siasatan lanjut berhubung dakwaan beliau memperdaya yang di-Pertuan Agong ke-16 ketika proses pembentukan kerajaan perpaduan. Timbalan Perdana Menteri itu berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS dan Jabatan Peguam Negara wajar menyiasat tuduhan ke atas dirinya yang juga pengerusi Barisan Nasional BN. Kata Zahid, saya harap pihak berwajib, polis, ROS atau AG sendiri boleh lakukan siasatan kerana ada 10 daripada ahli parlimen yang tanda tangan akuan bersumpah SD kepada Perikatan Nasional PN, kata Zahid Hamidi lagi. Di sinilah pemerhati politik bebas mengatakan bahawa mereka lakukan kesilapan. Pemuda Bersatu lakukan kesilapan apabila mereka membuat laporan polis itu. Ini kerana secara tidak langsungnya 10 orang ahli parlimen yang berpaling tada, yang dibeli atau dirompak oleh Perikatan Nasional sewaktu peralihan kuasa atau selaku pembentukan kerajaan akan terdedah dengan sendirinya. Hal ini kerana Akta Anti Lompat Parti telah pun memperkuat kuasakan tidak akan memakai lagi SD. Jadi mungkin itu mereka lupa. Namun kata Zahid, mereka turut menandatangani dokumen kuasa untuk membentuk kerajaan diberikan kepada pengerusi BN selain kerusi dimenangi bukan hak peribadi. Di sinilah penentuannya. 10 orang itu akan tampil nanti dan pasti akan memberikan jawapan, kita tunggu-tunggu. Sebaliknya, ia hak BN menerusi 3 perkara utama ditandatangani. Setiap calon mewakili gabungan berkenan pada pilihan raya umum ke-15 dan mereka tidak berada dalam sebarang tekanan ketika itu, kata Zahid Hamidi. Malah kita ada rakaman video ketika semua dokumen berkenan ditandatangani. Justru, saya terbuka untuk siasatan lanjut dilakukan pihak berwajib, kata Zahid Hamidi. Turut hadir Setiausaha Agung BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan pemangku Presiden PPPP Datuk Dr. Loga Bala Mohan. Zahid Hamidi mengulas laporan polis dikemukakan Perikatan Nasional mendakwa tindakan Ahmad Zahid Hamidi berunsur tipu hela atau memperdaya yang di-Pertuan Agong ke-16 ketika mengemukakan SD bagi membentuk Kerajaan Persekutuan pada November 2022. Jumaat lalu, Pengarah Pilihan Raya Pemuda PN Akmal Zainal Zahir dilapor berkata, Ahmad Zahid Hamidi mengutus surat kepada yang di-Pertuan Agong ke-16 mengenai SD 30 ahli parlimen BN menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Akmal Zahin juga mendakwa tindakan itu dibuat biarpun Dewan Tertinggi BN ketika itu kekal dengan pendirian berkecuali dan tidak menyokong mana-mana gabungan untuk membentuk kerajaan. Sementara itu, Ahmad Zahid juga yang merupakan Presiden UMNO berkata,
Permohonan MyPPP untuk kembali menjadi parti komponen BN akan dibawa ke mesyuarat Dewan Tertinggi BN akan datang. Katanya permohonan itu akan dipertimbang dengan mengambil kira rayuan dibuat MyPPP selepas ROS mengiktiraf keabsahan Majlis Tertinggi parti itu pada 11 April 2023 selepas pergolakan kepimpinan utamanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar hari ini ialah relevan kapas di Sabah. Ini apabila Hadi Awang berimpian besar, bahkan bercita-cita besar mahu PAS menang di Sabah. Kata Hadi Awang, PAS mesti menang di Sabah demi merdekakan negara. Sebelum saya bacakan apa isi kepada isu kali ini, ada 13 komen daripada netizen berkait isu ini. Apa pula komen anda tentang isu kali ini? Apabila Hadi kata, PAS mesti menang di Sabah demi merdekakan negara. Saya lihat sebagai penganalisis politik bebas di Malaysia, khususnya di Sabah, PAS memang belum ada tempat sama sekali di Sabah. Dengan keadaan ekstrimnya, sangat sukar untuk memasuki tembus di Sabah. Boleh cuba juga untuk pasaran market di Sabah, tapi silap hari bulan 100 undi pun mungkin tak boleh dapat. Ada 13 komen daripada netizen. Saya dahului. Red Wolf kata, Pak Lebay Hadi pergi saja di tempat lain, kata beliau. Griket kata, Malaysia perlu merdekakan dari ajaran sesat PAS terlebih dahulu sebelum kita betul-betul merdeka, kata Griket. Black Hawk kata, betul negara ini masih belum merdeka sepenuhnya kerana ada kumpulan-kumpulan yang cuba menyesatkan dan mempunyai pandangan buruk kepada bangsa lain, kata Black Hawk. Mujahid kata lagi, mimpilah kamu wahai si Hadi, kata Mujahid lagi. Purple Mouse pula kata, PAS boleh menang di Sabah kalau semua orang Sabah sanggup jadi walaun. Orang Semenanjung pun tak sanggup jadi walaun. Bukan semua nak jadi walaun. Ini kan pula Sabah. Nak sebut walaun pun sukar, kata Purple Mouse. Red Parrot kata, Sabah setara Melaya. Jangan negeri cuba menjajah wilayah bertaraf negara, kata Red Parrot. Red Parrot kata, tolonglah Hadi, jangan rosakkan perpaduan di Sabah. Sabah telah melalui 14 PRN dan pergolakannya hanyalah seperti kocakan air di dalam secawan teh. Jangan sampai pula sebesar air bah. Tok Mudim kata, sudahlah Hadi, kegagalan kamu menang di kerusi Sabah menunjukkan betapa gagalnya PAS for all kamu tu. Yang benar pasti tegak, yang batil pasti jatuh. Kalau PAS tak pernah tegak dan asik jatuh saja di Sabah, baik kamu menilai semula adakah politik berunsur agama oleh PAS itu batil dan sesuai di Sabah. Ramai penganalisis politik di Sabah tidak setuju kalau PAS bertapak di Sabah. Plain Woods kata, sudahlah, jangan kacau dan hancurkan Sabah. Ekonomi seperti Kelantan, tiada langsung pelabur asing, kosong memang kosong, kata Plain Woods. Bumi Putri pula kata, bolehlah kalau kamu keruhkan air pipe di Sabah, katanya. Teh tarik satu, kata Scarlett. Black Panther pula kata, tolong jangan, orang Sabah tidak mahu dijajahi oleh PAS, kata Black Panther. Green Cheetah 3211 pula kata, Pak Lebay, jangan mimpi nak menang di Sabah. Jangan bawa masuk sentimen perkauman dan agama kamu yang ekstrim itu di Sabah, katanya. Orang Sabah benci orang politik yang guna kaum dan agama sebagai alat politik untuk dapat sokongan. Kepada kerajaan Sabah, tolong blacklist parti PAS dari masuk ke bumi kita orang Sabah, kata Green Cheetah 3211. Mereka ni gila kuasa dan suka fitnah dan menipu, kata Green Cheetah. PAS duduk diam-diam di negeri kamu. Jangan datang kacau di bumi Sabah, kata Green Cheetah pula. Apa pendapat anda apabila Hadi Awang, Presiden PAS kata, PAS mesti menang di Sabah demi merdekakan negara? Adakah maksudnya PAS ini kunci kemenangannya
sudah tentu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata parti itu perlu bertanding dan memenangi kerusi pada pilihan raya negeri Sabah akan datang. Abdul Hadi berkata untuk membolehkan PAS mentadbir negara, parti itu perlu terlebih dahulu menang di negeri bawah bayu itu. PAS mesti memperkasakan kedudukan di Sabah, katanya. Bagi melaksanakan perkara ini, maka kita mesti menang di Sabah atau ada kerusi yang kita menangi, katanya. Yang menghairankan, kenapa PAS berimpian di Sabah? Kenapa tidak berimpian di Sarawak? Kenapa hanya di Sabah? Sama ada kerusi kita atau kita ajak kawan-kawan parti lain yang bergabung bersama-sama dengan kita untuk menubuhkan kerajaan demi memerdekakan negara kita sepenuhnya tanpa bergantung dengan makhluk asing, katanya dalam kenyataan di Facebook malam tadi. Yang menjadi persoalan sekarang ya, siapa yang dia maksudkan makhluk asing ini? Abdul Hadi berkata dia melihat PAS mempunyai masa depan di Sabah, memandangkan ramai yang hadir pada konvensyen PAS di Kota Kinabalu semalam terdiri daripada kalangan anak muda. Namun demikian, ada juga netizen yang kata kebanyakan yang hadir itu bukan orang Sabah. Kebanyakan itu yang hadir mungkin adalah daripada orang-orang Kelantan yang bekerja di Sabah ataupun mungkin mengikuti lawatan tersebut semata-mata, kata netizen lagi. Tambah Hadi lagi, pilihan raya umum yang lepas menunjukkan ramai kalangan ahli UMNO dan anak muda memberikan undi kepada parti itu sehingga PAS dapat memerintah di 4 buah negeri. Itu di Semenanjung Malaysia. Di Sabah difikirkan mungkin jauh panggang dari api. Kita ada peluang 5 tahun sekali bagi memilih kerajaan, kata Hadi. Beri peluang kepada PAS untuk memimpin kerajaan, katanya. Namun begitu, ramai netizen kata PAS sudah pernah memimpin negara bersama dengan Perikatan Nasional Bersatu dalam kepimpinan 17 bulan mereka. Apa yang terjadi? Anda pun tahu. Paling teruk sekali dikecam ialah Abdul Hadi Awang. Diberi duta bertaraf menteri, tetapi ramai netizen menggelar beliau sebagai menteri yang bekerja gaji buta. Karena ramai yang kata beliau tidak ada pencapaian sama sekali. Kita mengharapkan, kata Hadi Awang, perubahan yang telah berlaku kepada anak muda merupakan perubahan yang positif kepada Sabah. Menjadi persoalan ialah yang dia kata itu di Semenanjung saja atau termasuk di Sabah atau dia rangkumkan sekali. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Abdul Hadi menekankan perlunya PAS mempunyai kerusi di negeri ini untuk mewakili suara parti itu. Ketika ini PAS mempunyai seorang adun dilantik, yaitu Ali Akbar yang dilantik ketika PN masih sebahagian daripada kerajaan negeri selepas PRN 16 pada September tahun 2020. PAS pernah meletak calon di beberapa kerusi pada beberapa pilihan raya sebelum ini, namun gagal memenangi sebarang kerusi. Menurut gambaran daripada netizen dalam 13 komen di ruangan Malaysia kini, nampaknya PAS sebenarnya tidak akan dapat bertapak di Sabah sehingga bila-bila. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, apa pula pendapat anda tentang isu kali ini. Tinggalkan komen anda. Bye-bye.